من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah pada malam ini dapat kita hadir di hadapan untuk sama-sama kita berkongsi, berdiskusi tentang kuliah maghrib pada malam ni. Bagi memulakan majlis, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat sama-sama kita hadir ke Masjid Al-Wasiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin, Masjid UiTM, bagi menunaikan solat maghrib dan juga solat isyak. Jadi pada ruang waktu di antara solat maghrib dan isyak, masjid mengadakan kuliah maghrib. Dan alhamdulillah ini merupakan kali ketiga saya hadir untuk menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan kuliah maghrib. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya adalah berkaitan dengan adab al-ikhtilaf, adab etika dalam berbeza pandangan. Pada minggu yang lepas, saya telah membicarakan tentang bagaimana sejarah berlakunya perbezaan pandangan dalam Islam. Bermula daripada penciptaan makhluk Adam, Sayyidina Adam, Nabi Adam, dan juga bagaimana berlaku konflik perbezaan pandangan antara Nabi Adam dan juga Iblis. Kemudian berlaku perbezaan pandangan antara anak Nabi Adam sendiri, iaitu Qabil dan Habil. Kemudian beberapa perbezaan pandangan berlaku, sejarah perbezaan pandangan sebelum kedatangan Islam, yang mana kesimpulan dia perbezaan pandangan yang berlaku sebelum kedatangan Islam semuanya adalah berbentuk kecelakaan ataupun membawa kepada kemusnahan, membawa kepada kebinasaan, membawa kepada pembunuhan, pertelingkahan dan sebagainya. Kemudian datang Islam, sejarah telah membuktikan perbezaan pandangan yang berlaku di antara umat Islam membawa kepada rahmat, membawa kepada suatu kepelbagaian, membawa kepada suatu keluasan. Alhamdulillah, jadi menjadikan perbezaan pandangan semenjak kedatangan Islam merupakan satu rahmat, satu benda yang kita sebut sebagai satu kebanggaan. Apabila berlakunya perbezaan pandangan ketika datangnya Islam, perbezaan pandangan tersebut tidak membawa kepada kebinasaan, tidak merosakkan masyarakat yang berlaku. Saya telah bawakan bukti pada zaman Rasulullah SAW berlaku perbezaan pandangan antara sahabat-sahabat Nabi. Apa yang berlaku tidak berlaku di kalangan mereka sebarang pertelingkahan. Kemudian saya bawakan perbezaan pandangan yang berlaku di antara sewaktu zaman sahabat selepas kewafatan baginda Nabi. Turut berlaku perbezaan pandangan. Namun perbezaan pandangan mereka diraikan
Semuanya bertolak ansur. Kemudian datang kepada zaman tabi'in, masih kekal pada urutan yang sama, sehinggalah datang kepada zaman tabi'ut tabi'in, apabila berlaku perbezaan pandangan yang sangat luas. Bahkan sejarah mengiktiraf perbezaan pandangan tersebut dengan kita ketahui wujudnya khilaf-khilaf mazhab, perbezaan mazhab dalam Islam kepada beberapa kelompok, iaitu pertamanya kelompok mazhab Hanafi, yang keduanya kelompok mazhab Maliki, yang ketiganya kelompok mazhab Syafi'i, dan yang keempatnya kelompok mazhab Hambali. Walaupun mazhab-mazhab ini mempunyai perbezaan pandangan yang ketara, namun semuanya masih dalam lingkungan diiktiraf dan diperakui oleh seluruh umat Islam sampai ke hari ini. Tak berlaku di sana wujudnya agama baru, agama Abu Hanifah, agama Imam Malik, agama Imam Syafi'i, agama Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak berlaku, walaupun berlaku perbezaan pandangan yang ketara dalam masalah ibadah. Jadi perbezaan-perbezaan pandangan yang berlaku dapat diatasi dengan cara yang baik pada tiga kurun pertama awal Islam, iaitu 300 tahun pertama kemunculan Islam, bermula daripada zaman Nabi SAW, kemudian para sahabat, dan yang ketiga pada zaman berlakunya kelompok-kelompok mazhab fiqh yang kita kenal sampai ke hari ini. Dan sebenarnya berlaku perbezaan mazhab dalam kalangan umat Islam bukan sekadar berlaku terhenti kepada 4 mazhab. Bahkan pada zaman dahulu terbukti ribuan mazhab, bahkan puluhan mazhab ada dalam sewaktu berlakunya wujud kemunculan kelompok-kelompok mazhab fiqh. Banyak, namun yang terkenal dan kekal sehingga hari ini adalah 4 mazhab, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki. Di sana ada mazhab sebut mazhab Az-Zahiri, tidak kekal sampai sekarang. Di sana ada kelompok mazhab Abu Laith, Al-Laythi, tidak kekal sampai sekarang. Namun yang kekal sehingga sekarang adalah 4 mazhab yang masyhur. Bagaimana boleh para umat terdahulu ataupun generasi awal terdahulu, walaupun mereka berbeza pandangan, tetapi pandangan mereka tidak membawa kepada permusuhan. Bahkan mazhab mereka digagas dengan penuh penelitian, seolah-olah menjadi satu madrasah ataupun kita sebut sebagai satu universiti. Bagi saya mazhab-mazhab dalam Islam seumpama satu universiti. Mazhab Syafi'i satu universiti, kita sebut sebagai Universiti Imam Syafi'i. Ataupun kalau mazhab Hanafi kita sebut sebagai Universiti Imam Hanafi. Sebab apa? Sebab dahulu keilmuan seseorang diiktiraf melalui individu. Seolah-olah zaman dahulu Tuhan mengangkat individu untuk menjadikan mereka ni seorang yang menjadi rujukan besar bagi negara Islam. Pada ketika dulu muncul Imam Abu Hanifah, muncul Imam Malik, kemudian muncul Imam Syafi'i, kemudian muncul Imam Ahmad bin Hanbal. Individu-individu ni merupakan tokoh rujukan, pengasas bagi amalan-amalan yang ada pada zaman tu, pada ketika itu. Hari ini kalau kita nak tengok, ada individu yang boleh menjadi macam mereka? Tak ada.
Ada tak cara untuk menjadi macam mereka? Dr. Yusuf Al-Qardawi ketika dia mensyarahkan tentang hadis tajdid, mujaddid, kan ada hadis Nabi SAW sebut setiap 100 tahun ni Tuhan akan lahirkan seorang mujaddid. Apa itu mujaddid? Orang yang memperelok ataupun kalau bahasa mujaddid ni memperbaharui agama, tapi bahasa saya memperelokkan agama dengan lebih baik. Sebab agama tu dah elok, kemudian sampai zaman sekarang dia dah kurang elok, perlu kepada seorang individu untuk sebagai mujaddid, pembaharu ataupun pengharmoni, pemurni kepada eloklah bahasa yang sebaiknya mujaddid ni adalah pemurni kepada agama, mujaddid agama. Bahasanya pemurni. Kalau dahulu berdasarkan individu, lahirnya Imam Abu Hanifah, semua masyarakat seolah-olah bermazhab dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Kerana apa? Kerana dia adalah seorang tokoh yang cerdik, seorang tokoh yang menguasai semua lapangan ilmu, sama ada fiqh, hadis dan sebagainya. Kemudian di bawahnya lahirnya anak-anak murid yang menjadi yang memelihara keaslian mazhab Imam Abu Hanifah. Walaupun di sana mereka berpegang dengan mazhab Abu Hanifah, tetapi berlaku perubahan hukum itu menggunakan metod ataupun manhaj Imam Abu Hanifah. Ni agak mendalam sikit. Antaranya anak murid kepada Imam Abu Hanifah iaitu Imam Hasan Asy-Syaibani, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, seorang tokoh ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Abu Hanifah, dan dia juga adalah murid kepada Imam Abu Hanifah. Selepas kewafatan Imam Abu Hanifah, wallahu alam, satu keajaiban bila Imam Abu Hanifah wafat ataupun meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah, kebetulan pada tahun itu lahir Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun yang sama, 150 Hijrah. Dan seolah-olah bila wafatnya seorang mujaddid, pemurni agama yang asal, maka bila datangnya bila berlaku kewafatan kepada seorang tokoh tersebut, Allah Ta'ala lahir satu orang baru, iaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Idris Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i yang merupakan pegangan majoriti umat Islam di Malaysia, mazhab Syafi'i, pengasas dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijrah. Dia sempat berguru dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid kepada Imam Abu Hanifah. Seolah-olah Imam Syafi'i berguru dengan anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Walaupun orang panggil apa? Beliau berguru dengan Imam Abu Hanifah, tetapi tidak menjadikan beliau perlu mengikut kepada pendapat Imam Abu Hanifah ataupun mengikut kepada pendapat Imam Hasan Asy-Syaibani, guru beliau. Bahkan beliau mengasaskan satu mazhab baru. Kita nak tubuh mazhab baru ni bukan kena pergi ke pejabat pendaftaran, tak ada. Keilmuan dia diperakui pada waktu itu. Saya nak bagi tahu bahawa pada zaman dulu mujaddid agama, pemurni agama melalui individu-individu. Sebagai contoh Imam Abu Hanifah tadi, wafat beliau lahir Imam Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i boleh dikatakan sebagai mujaddid juga, pemurni agama pada kurun tersebut. Sebab apa? Sebab seolah-olah Imam Abu Hanifah menguasai semua lapangan ilmu. Orang tanya apa ilmu yang Imam Syafi'i kuasai sehingga kan dia diiktiraf
dia boleh mengasaskan. Yang pertama, ilmu-ilmu zahir seperti fiqh, seperti nahwu, seperti bahasa Arab, seperti Al-Quran, hadis, itu memang dia dah. Salah satu kehebatan Imam Syafi'i yang disebut oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Manaqibus Syafi'i, salah satu ilmu Imam Asy-Syafi'i adalah beliau mengetahui sampai ke tahap ilmu beliau mengetahui sesuatu yang akan datang. Maksudnya apa? Kita susah sampai sekarang tidak ada teknologi yang boleh kita dapatkan ilmu mengetahui benda yang akan datang. Yang kita ada cuma-cumalah implikasi, risiko yang dijangkakan kan. Kita sebut jangkaan, ilmu sekadar jangkaan, itu pun berdasarkan situasi yang ada sekarang. Lalu dihukum bahawa berlakunya. Tetapi Imam Syafi'i dia ada ilmu yang dia boleh tahu apa yang akan berlaku masa hadapan. Namun dan dia dikatakan ada mengarang buku tersebut, cuma buku tersebut tidak ditemui sampai sekarang. Ini disebut oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi Imam Syafi'i bukan cacal lawang. Okey. Jadi kita katakan zaman dulu ketokohan mazhab berlaku ketika pemurni agama itu berlaku pada zaman kurun yang dahulu. Cuma zaman sekarang ada orang yang tahu semua ilmu. Jadi kita katakan zaman sekarang tidak kita katakan zaman sekarang ni tak ada orang yang boleh menguasai semua ilmu. Ada orang dia mahir bidang teknologi, dia hanya mahir teknologi itu saja. Itu pun teknologi pun ada cabang-cabang lagi. Itu hanya dia tahu saja. Dia tak tahu semua benda yang melibatkan teknologi. Begitu juga dalam ilmu Islam ni, ilmu agama ni. Ada orang dia mahir fiqh saja. Dia tak mahir pun bidang akidah. Dia tak mahir pun bidang akhlak dan lain-lain. Ada orang dia mahir akidah. Tetapi orang dulu mereka menguasai semua bidang. Jadi macam mana kita nak buat zaman sekarang, bila zaman sekarang dah tak wujud ketokohan individu ni. Jadi kita katakan zaman sekarang memang dah tidak ada otoriti berdasarkan individu. Tetapi zaman sekarang kita dapati otoriti boleh didapati dengan cara diinstitusikan sesuatu kita sebut sebagai pemurni agama, al-mujaddid agama ni, nak mentajdid agama ni tidak lagi dengan kita dapat daripada individu, tetapi dengan cara kita institusikan. Maksudnya apa? Perlunya kepada satu pusat, satu gagasan, satu institusi yang menjadi otoriti rujukan kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita di Malaysia kita ada Jabatan Mufti. Dan Jabatan Mufti lah menjadi rujukan kita. Walaupun berlaku perbezaan pandangan sekarang, bergaduh dan sebagainya, tetapi tetap menjadi rujukan kita adalah Jabatan Mufti. Maksud kita katakan bahawa hadis Rasulullah tentang akan timbul dalam 100 tahun ni orang yang mentajdid agama. Jadi kita katakan tajdid agama ini tidak berlaku dengan cara individu, tetapi berlaku dengan cara adanya satu kumpulan yang mempunyai otoriti dalam menjaga agama ni. Baik. Kita perlu kepada institusi. Kenapa orang-orang dulu tak perlu pun kepada institusi ini? Sekadar dengan tokoh-tokoh tertentu, perbezaan pandangan yang berlaku di kalangan mereka masih lagi terkawal, masih lagi dalam keadaan walaupun di sana ada perbezaan yang ketara. Macam saya pernah cerita pada minggu lepas, bagaimana cara sembahyang mazhab Maliki dengan juga mazhab yang lain. Kan? Jadi itu yang perlu kita tengok. Kenapa berlaku kenapa berlaku perbezaan. Macam mana mereka menguruskan. Saya dah bentangkan tentang isu-isu ataupun masalah, ataupun kita sebut sebagai bagaimana berlakunya perbezaan yang ketara orang dulu.
Mungkin yang datang hari ini mungkin baru datang, mungkin saya boleh ceritalah pada zaman dahulu, pada zaman baginda Nabi SAW berlaku perbezaan pandangan yang ketara. Contohnya ketika waktu perang Ahzab, Rasulullah mengarahkan kepada seluruh para sahabat yang untuk segera ke perkampungan Bani Quraizah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu, seolah Rasulullah kata, hari ini saya nak supaya kamu semua pergi ke perkampungan Bani Quraizah. Dan ingat, la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu solat asar, Nabi larang. Jangan kamu solat asar sehingga kamu sampai kepada perkampungan Bani Quraizah. Jelas hadis secara literal, secara zahir nas. Hadis itu mengatakan bahawa Nabi larang solat asar kecuali sehinggalah sampai kepada perkampungan Bani Quraizah. Para sahabat pun dengar arahan tersebut, maka mereka bergegas menuju ke perkampungan Bani Quraizah. Apa yang berlaku? Ketika masuknya waktu asar, berlaku dua kelompok. Satu kelompok singgah sembahyang solat asar, satu kelompok meneruskan perjalanan sehingga sampai ke Bani Quraizah, baru dia orang solat asar. Perbezaan yang ketara. Yang pertama golongan yang bila masuk waktu asar dia berhenti sembahyang. Golongan yang kedua, dia berpegang kepada nas secara zahir. Nabi kata selagi tak sampai kampung Bani Quraizah jangan sembahyang. Kita nak pilih yang mana? Nak ikut Nabi ke ataupun nak bila masuk waktu sembahyang kita nak sembahyang? Ni Nabi suruh. Nabi ni kita tahu bila disebut ati'ullah wa ati'ur rasul. Hendaklah kamu taat perintah Allah, taat perintah Nabi. Nabi kata jangan semayang. Tiba-tiba ada satu kumpulan berhenti semayang sah. Satu kumpulan lagi sampai di perkampungan Bani Quraizah, baru dia orang semayang. Maksudnya berlaku perbezaan pandangan yang sangat besar di kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam ketika adanya baginda Nabi SAW. Dan tak pernah kita dengar dengan perbezaan tersebut berlakunya dua puak. Satu mazhab berhenti semayang, satu mazhab tak berhenti semayang. Dan tak berlaku pun kita tengok duk mencaci maki antara para sahabat ataupun berlakunya bunuh, ataupun kita mendengar dalam sejarah berlaku kisah pembunuhan. Perkara ini setelah mereka sampai ke Bani Quraizah, berlaku dua kumpulan ni, mereka datang balik jumpa Rasulullah. Ketika mereka pulang, ada orang mengadu kepada Rasulullah tentang keadaan berlaku. Rasulullah mengiktiraf kedua-dua pandangan tersebut. Yang berhenti sembahyang betul, yang meneruskan perjalanan pun betul. Bermaksud zaman dulu pun dah berlaku perbezaan pandangan. Itu ketika Rasulullah SAW hidup. Berlaku juga perbezaan pandangan ketika mana kepada tawanan perang Badar. Bila mereka perang Badar, mereka menang, orang Islam menang, maka ada mereka sempat menahan ataupun menawan beberapa orang dalam kalangan kafir Quraisy. Jadi para sahabat ataupun Rasulullah mengadakan perbincangan, bermesyuarat nak buat apa dengan tawanan perang ni. Pandangan daripada Sayyidina Umar yang terkenal dengan sifat yang garang dia, yang bengis dia kata bunuh saja semua ni. Fadrib a'naqum, pancung je. Sebab apa? Mereka ni kafir Quraisy, perang dengan kita, jadi bunuh saja. Pandangan Sayyidina Abu Bakar pula, jangan. Kalau boleh ada yang reti, mereka pandai mengajar bahasa Arab, kita minta untuk tawanan ni mengajar orang Islam tentang bahasa Arab. Apa Rasulullah buat?
perbincangan tersebut Rasulullah yang mempunyai jiwa yang baik, hati yang lembut, cenderung kepada pandangan Sayyidina Abu Bakar. Apa yang berlaku selepas tu? Tuhan turunnya ayat Al-Quran memerintahkan supaya dipancung kepala mereka ataupun dibunuh mereka ni. Ayat Al-Quran membenarkan pandangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak berlaku pun dekat dia. Itulah aku dah cakap. Tak berlaku dalam pandangan Sayyidina Umar tu, dia nak risau tu. Bahkan beliau meraihkan ketika bila mana Rasulullah SAW dan para sahabat cenderung untuk menerima pakai pandangan Sayyidina Abu Bakar untuk diajar, menjadikan tawanan perang tu mengajar anak-anak orang Islam. Tiba-tiba ayat Al-Quran turun membenarkan perkataan pandangan Sayyidina Umar. Mereka menangis. Rasulullah menangis, Sayyidina Abu Bakar menangis, dan juga sahabat-sahabat lain yang bersetuju dengan mereka menangis sebab tak sama dengan arahan Tuhan. Sayyidina Umar bila dia tengok semua sahabat menangis, dia pun turut menangis sekali. Tak ada pun rasa pada dia, itulah aku dah cakap, sebab kau tak ikut cakap aku. Tak berlaku. Itu sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, berlaku perbezaan pandangan. Selepas daripada kewafatan Rasulullah, ataupun kita sebut ketika Rasulullah wafat, berlaku perbezaan pandangan yang paling ketara. Apa dia? Yang pertamanya berlaku perbezaan pandangan di mana nak dikebumikan tubuh jasad Rasulullah yang mulia tu. Berlaku perbezaan pandangan. Last sekali Rasulullah dikebumikan di perkuburan yang ada sekarang lah, di rumah Sayyidatina Aisyah. Kemudian selepas pengkebumian Rasulullah, berlaku perbezaan pandangan lagi. Apabila berlakunya perbezaan pandangan siapa nak menggantikan Rasulullah, yang nak menjadi khalifah Rasulullah. Apa yang berlaku? Kumpulan daripada kaum Ansar telah melantik khalifah dalam kalangan mereka. Tetapi selepas perbincangan dengan Sayyidina Umar, selepas perbincangan dengan beberapa orang sahabat Nabi, mereka kata yang perlu, yang layak menjadi khalifah bukan orang lain kecuali Sayyidina Abu Bakar. Sebab ketika Rasulullah hidup, ada tanda-tanda Rasulullah seolah-olah macam mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Antaranya ketika Rasulullah tak boleh nak mengimamkan solat, Rasulullah minta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menggantikan beliau. Dan kita tengok sejarah Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling membenarkan ataupun beriman dengan baginda Nabi SAW adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan Rasulullah SAW sentiasa hidup dengan Sayyidina Abu Bakar ni terlalu lama. Ketika semua orang belum beriman dengan baginda Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang pertama yang beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi selayaknya adalah Sayyidina Abu Bakar. Apa yang berlaku? Yang melantik kaum lain, kaum Ansar tadi, tak berlaku pun sebarang pertelingkahan. Mereka tidak ada masalah, mereka nak serah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita lah hal-hal melibatkan kenegaraan, hal politik, nak serah kuasa kepada orang lain ni bukan mudah. Bergaduh tubuh parti politik baru. Nak beritahu kata sukarnya kalau berlaku perbezaan pandangan. Tapi sahabat tidak ada masalah tentang tu. Kemudian datangnya macam saya sebut tadi, kelompok-kelompok mazhab Imam Abu Hanifah. Untuk pengetahuan, Imam Abu Hanifah dia ada anak murid Imam Hasan Asy-Syaibani. Imam Hasan Asy-Syaibani ni macam saya sebut tadi, guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga pernah berguru dengan Imam Malik bin Anas. Imam Abu Hasan Asy-Syaibani di Al-Iraq, di Iraq, manakala Imam Malik di Madinah. Mereka berdua adalah guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i anak murid
kepada Imam Hasan Asy-Syaibani yang merupakan anak murid kepada Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i juga berguru dengan Imam Malik. Guru dengan anak murid, tetapi boleh mengasaskan mazhab yang tersendiri. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Mazhab-mazhab yang ditubuhkan bukan orang lain, di kalangan yang terdekat, murid dengan guru. Tetapi tak berlaku pun bila mana Imam Syafi'i mengasaskan mazhab Syafi'i, tak pernah pun Imam Malik kata, kenapa kau tak hormat aku? Tak pernah pun berlaku Imam Hasan Asy-Syaibani kata, kenapa tak hormat aku? Sebab hormat adab perkara yang lain, perbezaan pandangan adalah satu perkara yang lain. Jangan jadikan perbezaan pandangan itu menyebabkan kita, menjadikan kita ni bermusuh-musuhan, tidak beretika dan juga tidak beradab. Orang dulu faham macam tu. 300 kurun yang pertama memahami agama macam tu. Tidak salah perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan tidak akan menyebabkan kita merasakan kita ni perlu menafikan hak orang lain, tidak beradab dengan orang lain. Macam mana mereka boleh jadi macam ni? Kalau tanya saya apa faktor, apa sebab yang menyebabkan berlaku perbezaan pandangan, ada banyak faktor. Bahkan perbezaan dari sudut memahami Al-Quran pun berlaku dalam kalangan mereka. Saya ambil contoh 8.24 syok berapa tu. Sebagai contoh yang saya nak sebut, perbezaan pandangan dalam kalangan orang Islam bukan hanya perbezaan di sudut bukan perbezaan disebabkan perbezaan metodologi, metod orang ni macam lain, metod kawan ni macam lain. Tak, hatta perbezaan dalam Al-Quran itu sendiri pun boleh berlaku. Sebagai contoh, minggu lepas saya cerita tentang perbezaan dalam solat. Hari ini saya cuba nak gambarkan perbezaan yang berlaku di kalangan orang Islam ataupun mazhab Islam antara Syafi'i, Maliki, Hanbali dan juga Hanafi. Contoh dalam masalah berwuduk. Mudah saja, dalam masalah berwuduk ni perbezaan berlaku pada memahami ayat Al-Quran surah Al-Maidah yang membicarakan tentang berwuduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surah ke berapa saya tak ingat dah lah. Cuba cari tengoklah. Berlaku perbezaan pandangan dalam ayat tersebut. Ayat Al-Quran sebut satu ayat ni saja yang menjadikan perbezaan wuduk antara mazhab-mazhab dalam Islam. Contohnya, dalam mazhab Syafi'i, salah satu rukun berwuduk adalah dengan niat. Ini berbeza dengan mazhab Abu Hanifah yang mengatakan niat tak perlu dalam solat. Dalam berwuduk. Dalilnya mana? Iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ni kalau ada ayat Quran boleh pegang, boleh tengok sendiri. Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, iza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian daripada tangan sehingga siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, kemudian sapulah kepala kamu. Kemudian wa arjulakum, dan basuhlah kaki kamu. Ilal ka'bain, sehingga buku lali, dua buku lali ka'bain tu. Jadi pada ayat ini secara sepakat para ulama mazhab Islam bahawa ini ayat menceritakan tentang
cara untuk berwuduk. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala dan juga basuh kaki. Imam mazhab Hanafi mengatakan mereka tidak perlu kepada niat, sebab dalam ayat tersebut tidak ada memerintah untuk niat. Dia tak sebut pun, wahai orang beriman, apabila kamu hendak mendirikan solat, hendaklah niat dulu. Tak ada. Tapi bagi kita mazhab Syafi'i mengatakan perlu kepada niat. Mana dalil dia? Ayat yang sama. Sebab Allah Ta'ala sebut, iza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak mendirikan solat. Jadi di situ berlaku niat di situ. Niat bahawa kalau nak laksanakan solat, maka perlu kepada berwuduk, maka kita kena niat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan perlu kepada niat. Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Jadi semua mazhab mengatakan jadi kena basuh muka. Tak ada khilaf di situ. Muka di mana? Di sini sampai sini, daripada sini sampai sini. Okey, selesai. Wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi Tuhan suruh basuhlah juga tangan sampai ke siku. Berlaku perbezaan mazhab dalam kalangan Islam? Ya, berlaku perbezaan, sama ada sampai siku tu. Ya, sepakat semua mengatakan bahawa wajib basuh tangan sampai siku. Itu sepakat semua tak? Di mana khilafnya? Di mana perbezaan pendapatnya? Perbezaan pendapat dikatakan siku ni di mana? Boleh tunjuk dekat saya? Line siku tu kat mana? Mana ada kita mana ada line siku ni? Ada line siku tak? Tak ada. Jadi ada sebagai mazhab, contohnya mazhab Abu Hurairah, dia kata sampai sini. Basuh mesti tangan mesti sampai sini. Seolah kalau nak suar ke pipe kita tu kena sampai sini. Sebab apa? Biar lebih. Sebab tak tahu had ukuran siku tu. Ada kata sini, ada kata sini, dan ada kata sampai sini, sampai ke ketiak. Baik. Okey, tapi perbezaan yang dikatakan semua sepakat bahawa perlu basuh muka, perlu basuh tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum. Kata Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, hendaklah kamu sapu. Tuhan kata basuh muka, basuh tangan, kemudian Tuhan kata yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, hendaklah kamu sapu kepala. Mazhab Imam Abu Hanifah berpandangan bahawa wajib membasuh semua kepala. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, wamsahu bi ru'usikum, hendaklah kamu basuh semua kepala. Semua kepala ni benar-benar daripada sini sampai habis lah, sampai belakang lah. Semua nak kena memang seolah-olah Imam Abu Hanifah ni basuh kepala dia tu kira apa tu, kita mandi, suar apa pipe tu kan, kita suar kepala situ lah kan, biar basuh semua. Itu bagi mazhab Abu Hanifah. Bahkan Rasulullah SAW pun ada aja, ambil air, kemudian kita letak di sini, pergi ke belakang, tarik ke depan pula, kan? Sebab tu orang-orang yang bermazhab Hanafi, mereka kebanyakannya apa tu, botak kepala. Sebab apa? Mudah nak basuh kepala. Kalau kita yang ada rambut ni, nanti rambut lari ke depan ke belakang kan. Jadi mazhab Abu Hanifah, mereka membasuh semua kepala. Sebab mereka berpegang dengan nas, wamsahu bi ru'usikum. Bagi kita mazhab Syafi'i, kita sapu semua kepala ke? Tak. Kita sapu macam mana? Sapu macam mana? Sikit je kan? Kadang tak mau buka kepiah. Takut, tak tahulah, macam orang pakai dulu ni, zaman belajar dulu pakai serban, tak nak buka serban lagi, takut dia apa, dia lari, sapu tepi je. Tapi tak boleh juga, sebab apa? Takut semua kepala tak sampai. Memang kena buka lah kan. Jadi sapu tepi, sapu belakang, sebab apa? Sikit. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Yang wajib adalah, saya cerita ni yang wajib. Saya tak kata benda tu sunat. Yang wajib mesti sapu kepala. Jadi berlaku perbezaan yang ketara. Mazhab Hanafi mengatakan perlu basuh semua kepala, perlu sapu semua kepala, sebab Tuhan sebut sapu. Mazhab Syafi'i kata tak, sikit je.
Mana dalil dia? Mana bila tanya mazhab Hanafi, mana dalil dia? Ini dalil dia, sapu kepala. Mazhab Syafi'i kata, mana dalil kata sapu sikit saja? Mana dia? Dia kata ini dalil dia, wamsahu bi ru'usikum juga. Hendaklah kamu sapu kepala. Macam mana? Baik. Imam Abu Hanifah, dia memahami nas secara tekstual, secara nas. Bagi dia, bahkan hadis-hadis mengatakan Rasulullah juga menyapu semua kepala dengan cara macam tadilah. Ambil air, tak tangan dua jari ini, pergi ke belakang, pergi ke depan. Jadi dia kata memang wajib macam itulah. Bagi Imam Syafi'i, dia pakar bahasa. Bukan bermaksud Imam Abu Hanifah tak pakar bahasa. Imam Abu Hanifah dia ada, bagi dia kuat dengan hadis-hadis. Hadis-hadis mengatakan Rasulullah buat macam tu. Jadi kena sapu semualah. Sapu kan, bukan basuh, sapu. Jadi kena sapu semualah. Cuma bagi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpegang dengan nas tadi, dengan ketelitian nas. Apa maksud dengan ketelitian nas? Tuhan sebut dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, dan sapulah ba di situ, biru'usikum, dengan apa? Dengan kepala. Jadi apa maksud ba di sini? Ini ketelitian yang ada kepada Imam Syafi'i. Dia kata ba ni, kalau kita belajar bahasa Arab, dalam bahasa Arab ni cerita panjang lagi lah kalau masuk ke apa tu bahasa Arab ni. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab ada beberapa huruf. Satu disebut sebagai huruf al-mabani, huruf asal, ataupun kita sebut huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim sampai ya, itulah. Itu disebut sebagai huruf al-mabani ataupun huruf hijaiyah. Yang kedua dalam bahasa Arab disebut huruful ma'ani, huruf yang ada makna. Contohnya apa? Ni kalau ada yang kita belajar bahasa Arab, sebab tu bab perbezaan mazhab ni perlu reti bahasa Arab. Tak reti bahasa Arab tak boleh. Dalam bahasa Arab dia ada huruf al-ma'ani. Apa itu huruf al-ma'ani? Huruf al-ma'ani ialah ada huruf-huruf yang memberi makna. Ada huruf, kita faham dalam bahasa Melayu huruf ni satu je lah, A, B, C, D. Kalau dalam bahasa Arab alif, ba, ta, sa lah. Dalam bahasa Arab ada huruf, ada satu huruf. Contoh macam huruf ba, huruf bagi yang ada satu huruf ba lagi. Contohnya huruf bagi, huruf waw, wallahi, waw tu dia panggil waw, huruful qasam, huruf sumpah. Billahi, tallahi, ta, wabillah, macam kita nak sumpah kan, orang cukup wallahi sudah lah, dia nak tambah wallahi, wabillahi, watallahi, sesungguh tu kan. Ada huruf yang dua huruf. Contohnya mim nun, daripada, mim nun. Ada huruf yang dua huruf. Contohnya an juga daripada juga, ain nun. Ada huruf yang tiga huruf. Contoh ila, alif, lam, ya. Ila, itu adalah huruf yang tiga huruf. Baik, kenapa disebut sebagai huruf? Huruf ni apa? Huruf ni dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai kata hubung. Kata hubung. Baik, kenapa disebut sebagai huruful ma'ani? Sebab setiap huruf tersebut memberi makna, ada makna tertentu. Kalau huruf hijaiyah, huruful mabani, alif, ba, ta, ini tak ada makna. Sebab tu kalau kita baca surah Al-Baqarah, alif, lam, mim, kalau tengok terjemahan, wallahu a'lam, hanya Allah Ta'ala je yang tahu. Kemudian ada tafsir mendalam sikit, dia hurailah alif lam mim tu apa. Tapi kebanyakannya tak, alif lam mim wallahu alam, yasin wallahu alam. Sebab yasin tidak memberi makna, sebab dia adalah huruf al-mabani, huruf hijaiyah. Tetapi yang kedua ni huruf ma'ani ni ada makna. Contoh macam ba bermaksud dengan, min bermaksud daripada, ila kepada. Baik, itu secara terjemahan daripada perkataan kepada perkataan, itu terjemahan. Tetapi dalam bahasa Arab rupanya setiap satu huruf tu memberi makna yang pelbagai. Bukan dari, kalau daripada tu, kalau ba masuk dengan tu, apa maksud dengan macam mana? Jadi kita sebut dalam bahasa Arab ada sebut sebagai ba al-musahabah. Ba al-musahabah. Ba al-musahabah ni apa?
peninglah sikit lah kena mengaji bahasa Arab. Sebab apa? Itulah perbezaan pandangan. Yang duk bergaduh beza pandangan kan. Ustaz-ustaz bergaduh beza pandangan, kita pun masuk campur sekali. Jadi kita pun tak faham yang dia orang bergaduh penuh perincian. Kita duk bergaduh nak maki hang aku. Aku nak kumpulan A, aku nak jadi salafi, aku nak jadi aswaja. Sedangkan perbezaan ustaz-ustaz ni detail sampai ke tahap tu. Kita nak pergi campur juga. Tak kenalah. Baik. Kat mana tadi? Jadi ba disebut sebagai ba al-musahabah. Ba musahabah ni apa? Ba yang bermaksud disertakan, dengan yang perlu disertakan. Perkataan dengan yang bermaksud disertakan. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dia? Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Murah. Jadi apa maksud ba dengan tadi? Apa maksud ba dengan nama Allah tadi? Dengan tu maksud apa? Jadi kita boleh faham dalam bahasa Arab ni bahasa yang pelik. Mana ada orang bermula dengan kata hubung? Tak ada orang yang mula perkataan dia dengan kata hubung, dan, sambil, tetapi dengan bas. Orang tak faham. Dengan kereta, boleh faham tiba-tiba saya kata, Assalamualaikum, saya kata dengan kereta. Tak faham. Dia panggil jumlah ghairu mufidah, jumlah yang orang tak faham, tak memberi faedah, perlu kepada penjelasan. Apa maksud dengan kereta? Oh, saya datang dengan kereta. Jadi kena ada ayat sebelum tu berdampingan dengan kena musahabah, kena berkawan dengan perkataan selepasnya. Jadi bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Murah, faham ke apa maksud dengan nama Allah? Mana ada mula perkataan dengan? Saya kata tadi dengan ni mustahil. Jadi maksudnya, tetapi ba di situ bermaksud ba al-musahabah, ba yang ada berdampingan dengan dia. Bila maksud ba yang berdampingan dia, kena ada yang berdamping. Apa yang berdamping dengan dia? Kena ada ayat sebelum tu. Apa ayat sebelum tu? Ayat sebelum tu adalah niat kita. Contohnya kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Macam saya mulakan ni, Bismillahirrahmanirrahim. Maksud apa? Saya memulakan ucapan saya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Tuhan yang tidak pernah, yang maha hidup dan tidak pernah mati. Nak tidur, saya nak tidur dengan nama Allah. Makan, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sebut bila nak makan, samillah, hendaklah kamu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah kamu dengan maksudnya kita nak makan dengan bismillah. Aku makan dengan nama Allah, aku membaca dengan nama Allah, aku tidur dengan nama Allah. Itu maksud berdampingan. Kena ada ayat sebelum tu yang nak berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat suatu perkara ni, kita nak duduk Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku duduk dengan nama Allah, kan? Aku berdiri Bismillahirrahmanirrahim. Aku berdiri dengan nama Allah. Orang pelik, kenapa dia ucap Bismillahirrahmanirrahim? Dia tak tahu. Dia tak tahu kenapa kita baca Bismillah. Kemudian nak mengatakan dekat orang tu rajin baca Bismillah. Contoh ada cerita baru ni kan, bila Tok Guru tu rajin selawat. Walaupun dia cerita tu tak betul, tapi mulut dia nak selawat itu, kita tak tahu itu niat dia dengan Tuhan. Wallahu alam kan. Walaupun cerita dia salah, tapi Tuhan meringankan dia untuk mengucap selawat, itu satu yang mahal. Yang kita ada duduk saja berselawat. Susah. Jadi orang macam tu satu anugerah yang Tuhan bagi dekat dia. Tak apalah yang maklumat salah, itu salah lah. Kalau disebut 1+1 2, 1+1 10, kemudian dia selawat, salahnya 10. Tapi tang dia selawat, itu hak dia dengan Tuhan. Kita jangan nak nafikan benda tu. Jadi ada orang yang sikit-sikit bismillah, sikit-sikit bismillah, naik kereta bismillah. Sebab apa? Aku naik kereta dengan nama Allah. Itu maksud ba al-musahabah. Baik. Itu ba musahabah. Macam mana pula dengan ayat Al-Quran, wamsahu biru'usikum, sapulah dengan kepala. Apa maksud ba dengan di situ dalam sapu kepala tadi? Jadi kata Imam Syafi'i, salah satu daripada maksud ba selain daripada al-musahabah, itu disebut sebagai ba litab'id, ba yang merujuk kepada sebahagian. Ba yang merujuk kepada sebahagian. Jadi yang maksud, hendaklah kamu sapu dengan sebahagian kepala. Jadi Imam Syafi'i
pakar dalam bahasa Arab. Jadi bagi dia kata yang wajib sapu hanyalah sebahagian kepala. Jadi hanya sikit je kita sapu. Namun kita mazhab Syafi'i disunatkan menyapu semua kepala seperti mana yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i. Apa beza dia? Beza dia mazhab Hanafi mewajibkan sapu semua kepala, mazhab Syafi'i wajibkan sebahagian tetapi sunat menyapu semua kepala. Itu perbezaan yang ketara. Kemudian Tuhan sebut wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sepakat semua kata kena basuh kaki. Kena basuh kaki. Baik. Ni cerita ni lagi mendalam ni kalau saya nak sebut, tapi disebabkan faham ke tak tu belakang cerita, yang penting saya nak cerita berlaku perbezaan pandangan. Mazhab Syiah Ja'fariyah. Ingat Syiah pun jika berlaku perbezaan fiqh kita mengiktiraf. Sebab apa? Sebab mereka juga melakukan solat arah kiblat yang sama, bertuhankan Tuhan yang sama. Jadi Syiah Ja'fariyah dia berbeza pandangan dengan pandangan jumhur yang mengatakan basuh kaki. Kaki kita basuh ke kita sapu? Kaki kita basuh ke kita sapu? Kita basuh. Mana dah kita sapu? Tetapi mazhab Syiah Ja'fariyah mengatakan bahawa berdasarkan ayat tadi kita kena sapu kaki. Sebab apa? Tuhan sebut idza qumtum ila shalah, apabila kamu nak solat famsahu faghsilu wujuhakum, basuh kepala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sehingga siku. Kemudian Tuhan sebut apa? Wamsahu bi ru'usikum, hendaklah kamu sapu kepala. Kemudian wa arjulakum, dan kaki. Dan hendaklah kamu sapu kepala dan kaki. Jadi Syiah Zaidiyah dia lebih tepat apabila dia mengatakan, Al-Quran mengatakan hendaklah kamu sapu kepala dan kaki. Jadi tepat secara literalnya adalah apa yang difatwakan oleh mazhab Syiah tadi, hendaklah sapu kaki. Berbeza dengan mazhab jumhur ataupun mazhab Syafi'i mengatakan kita kena basuh kaki. Yang mana betul? Dua-dua betul. Yang mana kenapa? Cuma kita kata kenapa kita basuh kaki, kenapa kita tak sapu kaki? Sedangkan ayat Al-Quran jelas-jelas mengatakan sapu kepala dan kaki. Baik. Di sini juga perlu kepada mengetahui tentang apa tu bahasa Arab tu sendiri. Yang pertama, Tuhan sebut wamsahu bi ru'usikum dengan dikasrahkan sin tu, bi ru'usikum. Kemudian dalam Al-Quran sebut wa arjulakum difatahkan lam. Apa beza dia? Beza dia, itulah rumit jugalah kalau nak masuk yang mendalam ni. Jadi bagi kita mazhab Syafi'i, kita menggunakan bacaan wa arjulakum. Tetapi bagi Syiah Zaidiyah ataupun Syiah Ja'fariyah yang berpegang kepada sapu kaki, mereka membaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, dikasrahkan lam. Sebab mereka menganggap ba dekat dengan kata hubung ba dengan kepala tadi, dan kaki itu perlu dikasrahkan juga. Itu menurut sebahagian pendapat ataupun sebahagian bacaan. Tapi bagi lewat dah kau. Dah masuk dah waktu. Kalau masuk waktu beritahu, saya tak. Dah masuk waktu belum? Dah masuk waktu dah. Sikit lagi. Kita habiskan dia punya ni. Kemudian bila disebut dalam bahasa Arab Syiah Zaidiyah atau Syiah Ja'fariyah, mereka berpegang ayat Al-Quran wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, dikasrahkan. Sebab apa? Nak bagi sapu kepala dan juga kaki. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan tak, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, sapu kepala dan kaki. Kaki tadi wa arjulakum difatahkan lam. Sebab apa? Seolah-olah
seolah-olah nak mengubah ataupun ayat Al-Quran itu bagi kita mazhab Syafi'i yang dikatakan basuh itu kembali kepada basuh kepala tadi, basuh muka tadi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian wa arjulakum. Kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jadi dekat kaki itu wa arjulakum juga sepatutnya. Jadi basuh di sini basuh kepala, basuh tangan sampai kaki, dan yang ketiganya basuh kaki. Jadi kenapa berlaku perbezaan? Kenapa perlu diasingkan? Muka, tangan, sapu kepala, kemudian basuh kaki. Kenapa perlu diasingkan? Jadi kata Imam Syafi'i, ini menunjukkan kepada rukun yang keenam dalam berwudu yang tak ada kepada mazhab Hanafi, iaitu perlunya kepada tertib. Yang dahulu perlu didahulukan dan kemudian perlu dikemudikan. Sebab bagi mazhab Hanafi, mereka tidak ada tertib. Mereka rukun mereka tidak ada tertib, tetapi sunat bagi mereka tertib lah. Sebab tu mereka maksudnya apa? Mereka tak ada masalah nak sapu kepala dulu, nak basuh tangan dulu. Sebab tak wajib bagi mereka, tetapi sunat. Jadi kesimpulannya bahawa walaupun satu ayat Al-Quran pecah kepada banyak mazhab, mazhab Syiah, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan sebagainya, tetapi berlaku tak pergaduhan, tak berlaku. Karena apa? Salah satunya mereka memahami nature ataupun nature ni hakikat perbezaan pandangan tu. Mereka tahu Al-Quran itu satu naskah tu saja, namun mempunyai banyak maksud, banyak penelitian, yang mana semua mereka kembali kepada tujuan yang satu, iaitu niat mereka adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun berbeza cara, namun hakikat tujuan yang utama adalah nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bagi mazhab Hanafi itu cara mereka, bagi mazhab Syafi'i ini cara kita. Bahkan seorang ulama yang mengarang kitab Al-Mizanul Kubra, Al-Imam, saya tak ingat nama, dia mengarang kitab Al-Mizanul Kubra. Dalam Mizanul Kubra tersebut beliau menjelaskan bahawa perbezaan pandangan antara mazhab dalam Islam, Hanafi, Maliki, Hambali ini di antara at-tasydid wa tashil, antara yang berat ataupun yang ringan. Siapa yang rasa perlu kepada kewarakan, kepada kebaikan yang lebih, maka dia ambil pendapat yang berat. Contohnya tadi, kalau mazhab Syafi'i dia kata sapu kepala cuma sikit je. Tapi kalau dia nak kepada yang lebih baik, maka dia sapu semua kepala. Kalau dia nak memilih dengan bagi dia tak mempunyai kebaikan yang tersendiri, maka dia bagi dia cukup dengan macam kita lah, semua nak cepat kan, sapu sikit je. Tapi kalau dia rasa dia nak jadi lebih baik, maka dia akan sapu semua kepala. Jadi di antara tasydid dan juga takhfif, di antara tasydid dan juga takhfif, di antara dia memberatkan diri dia ataupun nak meringankan dia, berlaku kepada kumpulan-kumpulan tu. Orang yang rasa dia nak buat baik banyak, maka dia ambil pendapat yang berat. Bagi kumpulan yang rasa dia tak mampu nak jadi orang yang baik sangat, maka dia ambil pendapat yang ringan. Sebagaimana yang telah diperselisihkan tadi, mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan lepas ni ataupun jumpa saya nantilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah Tuhan kami, ajarilah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan manfaatkanlah kepada kami segala ilmu yang kami pelajari. Wazidna ilma, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Warzuqna fahma, dan rezekikan kepada kami kefahaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.